dia terdengar ada satu bunyi. Suara tangisan bayi yang datang dari bangunan waterfront ni. Tiba-tiba entiti ni macam, dia nampak macam ada satu tangan melambai. Seolah-olah mengatakan, sini, sinilah, sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa akan ada 3 kisah seram yang aku akan kongsikan dengan korang, yang mana pada aku kisah-kisah ini menarik untuk kita dengarkan. Suka aku ingatkan, jangan terlalu percaya dan juga taksub dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini adalah satu hiburan semata-mata. Jadi jangan buang masa lagi. Get your coffee. Jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ni diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Husin. Yang mana Encik Husin ingin berkongsi satu kejadian seram yang mana berlakunya di belakang sebuah bangunan terbengkalai, iaitu Waterfront City di Johor Bahru. Dan kisah ni pula berlaku dah lama, tahun 2006. Okey, yang mana pada hari yang dimaksudkan, Encik Husin ni dan juga seorang lagi rakan sekerja dia merancang untuk pergi memancing. Dan diorang pilih spot yang mana dekat tempat yang aku cakap tadi lah, belakang waterfront ni. Petang tu dia balik saja daripada kerja, dia mandi-mandi apa semua. And then lepas makan dia pun gerak, sebab dia dah janji dengan kawan dia pukul 9 di belakang bangunan ni. Jadi dia pun pergi bergerak daripada rumah sampai ke tempat yang dimaksudkan ni. Memang tak ada apa-apa perasaan tak sedap ke, tak ada lah. Dia kata macam biasa je, macam sebab dia ni memang kaki pancing. So belakang waterfront ni salah satu spot dia lah untuk dia mancing. Jadi bila dia sampai tu, dia pun sediakanlah barang-barang pancing dia. Dia sediakan joran, sediakan ikatan untuk mata kail dan sebagainya. Tapi bila pukul 9, kawan dia tak sampai lagi. 9.30 kawan dia pun tak sampai lagi. Jadi dia pun telefon kawan dia, yang mana dia cakap, kau kat mana ni? Aku dah tunggu ni setengah jam ni. Jadi tak jadi? Minta maaf lah, aku ada hal lah, last minute lah, tak boleh nak elak. Dia kata macam tu. Kenapa? Rumah aku bising lah, tak bagi lah nak pergi mancing kan. So dia kata, aduh kau ni masalah lah. Yelah tak apalah. Okay, dia pun carry on je lah sebab dia dah sampai, takkan dia nak balik. Jadi dia pun pasang umpan dan dia pun baling joran dia. Dan waktu tu Encik Husin ni bagi tahu, dekat kawasan dia pancing ni bukan dia seorang, ada lagi 2-3 orang waktu tu. Mungkin 2 orang ni kawan tau agaknya, dia duduk sebelah, lepas tu dia berbual kan. Jadi dia pun pancing, dia baling tu, dia pun tunggu. Dalam masa dia tunggu ni, dia pun berbual. Dia tanyalah dengan 2 orang sebelah ni kan. Dia tanya, daripada mana bang? Oh, daripada sini apa semua. Dia berbual lah. Jadi bila berbual, jadilah kawan. Tak adalah dia seorang-seorang, bertigalah dia pancing. So sedang dia memancing ni, di tengah berbual apa semua, tiba-tiba joran dia macam dapat ikan lah. Bergerak. Dia pun tarik. Angkat, tak ada. So dia kata, alamak terlepas lah ni. Sebab dia masa dia tarik tu, dia ada rasa macam
tersentak tau, macam pop. Allah, dia kata terlepas ke apa ni. Bila dia tarik, betul, mungkin ikan tu dah terlepas. Jadi dia pasang balik umpan. Dia kata dia pun baling, tunggu lagi. Tengah dia berbual ni, ada satu bunyi yang membuatkan mereka bertiga ni berhenti daripada bercakap. Okey, yang mana waktu dia tengah berbual ni, dia terdengar ada satu bunyi, suara tangisan bayi yang datang dari bangunan waterfront. Encik Hussein ni bila dia terdengar tu, dia macam terdiam. Tapi dua orang ni macam dia macam diam sekejap, and then dia bercakap balik, berbual kan. So Encik Hussein ni macam, betul ke apa yang dia dengar ke dia salah dengar? Sampai dia toleh tau ke arah bangunan kosong ni. Bangunan ni memang besar lah, Encik Hussein kata. And then gelap kan, sebab dah lama terbengkalai. Jadi dia tengok, takkanlah datang dari dalam bangunan ni kan, mana ada orang. Okay, tak apa, dia biar lagi. Dia pun berbual, berbunyi lagi. Dengar lagi suara tangisan bayi tu. Tapi kali ni suara tu makin kuat, macam semakin dekat dengan mereka bertiga ni. Jadi Encik Hussein ni berdiri dari tempat yang dia duduk ni. Dia cubalah pantau di sekeliling. Mungkin ada orang yang mancing juga, bawa anak ke, macam tu kan. Sorry. So dia pun tengok, tapi tak ada orang pun. Yang sebelah sana macam tak ada orang, tak ada spot sana, tak ada orang mancing lah. Yang hanya ada mereka bertiga ni je. So bila Encik Hussein ni dengar, dia pun dah tengok keliling dia memang tak ada orang. So dia kata, okey, tak apalah, dia dah 2 kali dah dengar ni kan. Okay. Dia pun diam, dia pergi kat bahagian joran dia. Dia pun sediakanlah dia punya umpan yang berikutnya kalau dapat ikan ke apa kan. So dia kata bila dia tunggu dalam 20 minit 10 minit macam tu, tak ada ikan lagi. So dia kata, ni ada umpan lagi ke tak ada ni? Ke ikan dah makan? Dia pun tarik joran dia. Sedang dia tarik ni, sekali lagi dia dengar suara tangisan bayi tu diikuti dengan satu suara humming wanita. Humming ni macam contoh dia bukan menyanyi lah, tapi dia macam alunan satu irama tau. Daripada kalau ikutkan pada cerita Encik Hussein ni, suara dia seakan-akan suara wanita lah, perempuan. Jadi bila dia dengar tu, dia pandang ke arah bangunan ni. Dia kata dia memang tak nampak apa-apa sebab bangunan ni gelap tau. And then dia tengok 2 orang lagi kawan dia ni terus macam kemas-kemas barang. Masa ni dia pergilah dekat 2 orang ni. So dia cakap, kenapa? Apa korang kemas? Kita orang gerak dulu lah, rasa macam apa, tak ada ikan malam ni. Nak balik lah, dia cakap macam tu. Sudah, dia kata kan. Dia pun pergi ke bahagian pancing dia ni. Dia pun tarik lah, sebab dia pun nak kemas lah, takkan dia sorang-sorang kat situ. Jadi dia pun tengah tarik. Kawan 2 orang ni agaknya kemas berdua cepat. Jadi dia pun caw dulu. Dia kata, gerak lu. Takkan dia nak suruh tunggu kan? Bukan dia kenal pun. Kalau kawan dia mungkin, tunggu jap, lepak jap, tunggu aku kan. Tapi sebabkan orang tu pun dia baru kenal, jadi dia tak cakap lah, dia tak suruh lah tunggu. Dia pun kemas, dalam keadaan dia kemas kelang kabut ni lah kan. Dia kata dengar lagi suara tangisan tu, tangisan bayi tu. Lepas tu suara humming tu lagi. Korang bayangkan dalam keadaan macam itu, dia berkemas macam mana, kelang kabut kan. Ada yang masuk dalam toolbox, ada yang tak masuk dalam toolbox, macam tu. And then dia capai je dia punya toolbox ni. Dia bawa, entah macam mana, agaknya dia tak tutup dengan betul. Encik Hussein ni bawa, terbuka toolbox dia, jatuh berterabur lagi. So dia kata, aduh, dia cangkung cepat-cepat. Dia pun ambil lah barang-barang dia, masukkan je. Sampaikan tangan dia terkena mata kail. Mungkin ada mata kail yang jatuh kan. Dia capai-capai tu, agaknya dia tak perasan, tercucuk mata kail dekat jari dia. Jadi dia pun masukkan, dia tutup dengan betul. Kali ni dia pergi terus ke arah kereta dia. Kebetulan 2 orang budak ni agaknya dia parking betul-betul dekat dengan kereta Encik Hussein ni tau. Jadi dia nampaklah budak 2 orang ni tengah smoking kat situ. Lepas tu seorang lagi dah macam diam tau. So dia kata, korang dengar tak apa yang aku dengar? Bang, jangan cakap bang, kita kat sini lagi bang. Dia cakap, nantilah kendian lah, kalau kita jumpa lagi kita bual. Dia cakap macam tu. Okey. Encik Hussein ni pun start kereta dia dan teruslah balik ke rumah. Sampai ke rumah tak ada apa-apa gangguan lah. Cuma Encik Hussein cakap pada waktu kejadian ni yang membuatkan dia rasa takut, memang tak ada penampakan. Dalam kisah ni tak ada penampakan. Tapi macam mana time dia tengah kemas tu, dah tak ada orang dah dekat sekeliling dia, hanya dia seorang je. Tapi dia masih lagi dengar bunyi tu. Dan dia kata waktu tu
Apa yang tertinggal lantak lah. Yang dia nampak je dia masuk dalam toolbox. Dan lepas tu dia bawa balik. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Hussein. So pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Hussein ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan sebenarnya lah, kalau ikutkan pengalaman, sebenarnya aku sebelum ni aku duduk dekat Johor tau. Waktu aku mungkin sekolah rendah kan, darjah 1 sampai darjah 3 aku duduk Johor. Aku duduk dekat Kulai waktu tu. Aku selalu juga ikut bapak aku pergi mancing dekat belakang bangunan Waterfront City ni. Pernah lah ikut, tapi tak adalah kena ganggu ke apa. Cuma memang kawasan tu memang gelap. Siapa yang pernah pergi mancing kat situ atau pun lalu dekat kawasan Waterfront City, dia tahulah kan, bangunan tu memang gelap. And then waktu kecil kita tengok bangunan tu pun memang macam menyeramkan, macam ada sesuatu je dekat situ. Pakkanlah waktu tu aku pergi ada parents aku kan, mak aku ada waktu tu, adik aku, ayah aku seorang je pergi nak melayan dengan aku lah, nak sulung, nak pergi mancing. Ada tak mancing pun, ikut je. Jadi itulah kisah yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, Encik Hussein. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, yang mana kisah ini dikongsikan oleh seorang lagi pengirim kita yang bernama Encik Mirza. Encik Mirza nyatakan di dalam email, kisah ini berlakunya di sebuah hotel yang terletak di Janda Baik Pahang. Yang mana pada waktu itu dia ni ada kerja yang perlu dilakukan di kawasan Janda Baik ni, sebab dia nak buat bancian tanah. So aku tak pasti dia kerja kat mana. Dia tak nyatakan di dalam email lah dia kerja kat mana. Cuma sebab dia buat bancian tanah, mungkinlah jabatan perangkaan ke ataupun hasil galian ke, aku pun tak pasti. Jadi pada pagi tu dia keluar awal bersama dengan 3 orang rakan dia. Mana dia berempat. Okey. Dia keluar dengan kawan lagi 3 orang ni, menaiki kereta pacuan 4 roda, pergi ke dalam hutan lah, masuk ke dalam hutan ni, dan diikuti lagi satu kereta pacuan 4 roda yang pekerja-pekerja dalam tu kebanyakannya kawasan ataupun orang-orang setempat yang tahulah kawasan situ. Jadi kereta dia bahagian belakang, dia pun masuk ke dalam hutan, dia buatlah kerja dia apa semua. Jadi sebabkan mungkin kerja dia banyak, jadi dia terpaksalah habiskan lambatlah sikit kan, dalam pukul 4 lebih, pukul 5 macam tu, tak settle lagi. Jadi waktu tu nak dekat maghrib, 6 lebih macam tu. Jadi nasihat daripada orang ataupun pekerja setempat ni, yang mana dia kata, bang, kalau boleh sebelum gelap kita kena keluar bang kawasan ni pun bukannya elok sangat. Dia kata, yelah hutan kan. So okey lah, tak apa. Dia orang pun bersetuju dan dia orang turun, terus pergi keluar daripada kawasan hutan ni. And then daripada kawasan pintu nak masuk hutan ni, dekatlah dengan hotel dia tu. Jadi dia kata okey tak apa. Waktu nak turun ni yang lama. Jadi waktu dia nak turun ni, langit dah mula biru. Tahu, tiba-tiba kereta yang dinaiki ni, enjinnya mati. Jadi tak tahu apa punca, tiba-tiba kereta dia mati, menyebabkan kereta dia terberhentilah. Dan kereta depan ni pun perasan, yang belakang ni tiba-tiba kereta berhenti. Dia pun undur balik, pergi ke arah dia orang ni, cakap, "Apasal bang?" "Tak tahulah, tak boleh hidup," dia cakap macam tu. Okey, tak apa. Dia pun turun, driver turun dengan lagi 2 orang kawan dia kan. Turun, buka boot depan, check enjin apa semua. Yang Encik Mirza ni dalam kereta. Jadi dia kata okey lah, tak apa, dia duduk dalam kereta je lah kot, dah ramai kat depan kan. Lagipun dia tak tahu pasal enjin pun, kalau dia keluar pun buat menyibuk je, dia cakap. So dalam tengah duduk ni, mata dia melilau di sekeliling kawasan yang tempat kereta dia mati ni. Dia terperasan dekat satu kawasan hutan yang agak jauh daripada tempat dia ni, macam ada satu susuk tubuh ataupun entiti wanita berpakaian, dia tak pasti pakaian apa sebab jauh kan. Cuma dia nampak perempuan tu macam ada pakai kain batik dekat bahagian kepala. Menyebabkan Cik Mirza ni, dia nampak, dia pelik lah. Apa pula perempuan dia buat dekat hutan ni, nak dekat maghrib ni kan. Dia pun keluar daripada kereta, dia pun tengok dekat kawasan yang dia nampak tadi tu lah. Dia perhatikan benda tu. Tiba-tiba dia disapa oleh seorang rakan dia, yang mana dia, "Zah, kau buat apa?" "Tak,
kau nampak tak apa aku nampak? Ish, kau jangan main gila lah. Maghrib-maghrib ni nampak apa? Tu, kau tengok lah tu. Mana? Dia pun tengok. Kan kawan dia tengok. Tak adalah Zah. Kau ni yang macam-macam lah. Maghrib ni. Serius lah kau tak nampak? Tak ada. Dah. Kau masuk dia dalam kereta lah. Nyebuk je. Okay. Cik Mirza dia pun masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, dia duduk. Sambil tu dia tengok lagi tau entiti ni tadi. Cuma entiti ni, tiba-tiba entiti ni macam, dia nampak macam ada satu tangan melambai, seolah-olah mengatakan, Sinilah. Macam tu. So Encik Mirza dia lagi bertambah takut kan, sebab waktu tu dah nak gelap dah pun. So dia kata, apalah benda ni. Dia kata dia pun buat-buat tak nampak. Dia pandang tempat lain apa semua. Selang beberapa waktu, entah apa yang dia orang buat kat depan, tiba-tiba enjin hidup. Jadi bila dia start tu hidup, dia orang pun terus bergegas keluar lah. Sebab patutnya keluar sebelum maghrib, tapi sekarang dah lepas maghrib lah kan. Bila dia keluar, dia terus pergi ke hotel. Okay. Dan bila dia sampai dekat hotel ni, dia orang, tempat kerja dia ni memang dah sediakan bilik lah untuk dia orang bermalam. Dan satu bilik seorang. Mungkin harga murah kot dekat situ. Jadi dia bagilah satu bilik seorang. Encik Mirza ni cakap gangguan dia bermula di sini. Yang mana bila dia sampai je dekat bilik hotel, dia mulalah mandi kan. Dia mandi apa semua. Sedang dia mandi, tiba-tiba lampu di bilik dia ni terpadam. Dan Encik Mirza waktu ni rasa macam blackout ke, dia kata tak ada current. Serius lah dia cakap macam tu kan. Dia tengah mandi ni, bila lampu bilik air je padam. Kalau contohlah lampu bilik air je padam, lampu luar nyala, masih ada cahaya yang masuk. Tapi korang bayangkan, kalau dah lampu bilik dengan lampu bilik air sekali padam, maknanya gelap lah, macam kita tutup mata kan. Encik Mirza ni perlukan masa beberapa saat untuk mata dia sesuai dengan keadaan gelap ni. Dia pun bila dia dah mula nampak sikit-sikit, dia pun buka pintu bilik air. Yang mengejutkan dia, TV di bilik dia ni menyala. Kalau blackout bilik dia ni, maknanya dengan TV padam kan. So dia kata, macam mana pula TV menyala, lampu padam? Dia pun tengok dekat, orang kata apa, bukan panel lah, macam plug kan, plug lampu ni. Lampu bilik air dan lampu bilik ditutup, seolah-olah ditekan, tahu, macam ditutup macam tu. So dia kata, siapa pula yang tutup? Sedangkan dia seorang dalam bilik. Mungkin kawan-kawan dia nak berdajal dia kot. Dia pun okey lah, buka balik lampu bilik dan lampu bilik air. Dia sambung mandi. Sedang dia mandi, dia dengar ada satu suara ataupun bunyi cakaran di pintu bilik air dia. Bunyi dia seolah-olah mungkin macam ini macam tu. Encik Mirza ni terdiam. Dia macam tengah mandi ni, dia berhenti buat apa yang dia tengah buat. Dia dengar dekat bilik air, dekat pintu ni, dia kata, ni apa ni, binatang ke? Sebab kawasan hotel ni pun dekat dengan kawasan apa, macam nature punya tempat lah kan. Jadi dia kata, ada binatang ke apa dalam bilik aku ni? Aduh wai. Dia pun lepas mandi, dia keluar daripada bilik air, tapi tak ada apa-apa lah. So malam tu pun dia pun tidur. Alhamdulillah dia kata tak ada gangguan. Cuma keesokan harinya dia sambung balik lah kerja dia. Dia masuk balik kat kawasan hutan, buat kerja. Tapi Alhamdulillah kerja dia siap awal. Yang menyebabkan esok dia orang pergi 3 hari tau. Dia orang pergi 3 hari. Jadi hari ketiga mungkin free lah, bebas lah nak buat apa kan. Sebab hari kedua je dah siap. Jadi dia dah settle kerja dia balik ke bilik dia pun awal dalam pukul 4 macam tu. So dia rehat-rehat je lah. Malam tu, waktu dia nak tidur, pada malam kedua ni, waktu dia tengah tidur ni, dia diganggu sekali lagi. Yang mana waktu dia tengah tidur ni, dia cakap telinga dia ni memang orang kata sensitif dengan bunyi. Kalau dia dengar bunyi waktu dia tengah tidur, dia bukannya dia tidur mati, dia akan terbangun. Jadi Cik Mirza ni dia macam tersedar sebab dia dikejutkan dengan bunyi aircon ditutup. Aircon bilik dia ni ditutup. Kan ada bunyi tit, kan? So dia pun ada aircon ni ada timer, dia kata macam tu kan. Dia pun tengok dekat sebelah meja dia ni, sebelah katil dia ni ada meja lampu. Jadi dia pergi dekat meja lampu ni, dia buka lampu meja dia. Dia nampak atas meja dia ada 2 remote. Satu remote TV, satu remote aircon. Dia ambil remote aircon ni, dia pun on balik.
Titit, nyala. Dia pun letak balik. Okay lah, tak apalah, biarlah, ni ke timer kot. So dia pun tidur. Sedang dia tidur-tidur ayam ni, bunyi sekali lagi aircon dia ditutup. Tit, macam tu. So dia kata, astaghfirullahalazim. Dia kata, aku nak tidur ni. Aduh. Dia pun raba-raba dekat meja ni. Ada remote TV je. Remote aircon tak ada. So dia terbangun lah. Dia bangun, mana aku letak tadi kan? Dia pun bangun, dia pun tengok dekat atas meja. Memang tak ada. Yang ada hanya remote TV je. So dia pun buka lampu meja dia balik semula. Dia tengok, jatuh ke? Tengok kat bawah tak ada. Tengah dia melilau mata dia ni, dia nampak remote aircon dia ada dekat atas satu meja di depan cermin dekat bilik. Korang bayangkan, remote aircon itu beralih daripada meja lampu dia ke meja yang ada cermin tadi tu. Agak jauh lah Encik Mirza ni cakap. Dia cakap, Allahu Akbar, macam mana pula lah remote dia boleh sampai sana? Siapa yang bawa kan? Dia pun pergi ke arah plug lampu. Dia buka lampu, dia pergi ambil remote tu. Dia tengok dekat remote tu, mode untuk timer tak ada, mati tau. Maknanya off lah. So dia kata, habis kalau timer tutup, siapa yang tutup kan? Siapa yang tekan tutup? Kat sini dia dah rasa macam confused satu. Seram pun ya. Dia ambil remote tu balik, dia on kan aircon, dia letak atas meja. So dia cakap apa tau? Dia macam cakap seorang-seorang lah. Dia macam, tolonglah aku nak tidur, jangan kacau aku je. Dalam masa yang sama, dalam hati dia, Encik Mirza ni cakap dia takut juga. Dia letak, and then dia kata, okey, kali ni aku tidur buka lampu. Nak tutup ke nak apa, lantak kau, aku tak nak beritahu dah. Dia pun baring, dia tidur. Tapi malam tu tak ada apa-apa lagi lah. Itu saja gangguannya. Okey, hari yang ketiga ni tak ada apa-apa gangguan lah. Pagi tak ada apa-apa. Dia pun hari bebas kan. Dia pun nak keluar ke apa boleh, tapi dia memilih untuk duduk kat bilik lah. Jadi pada malam tu sekali lagi dia diganggu. Mana gangguan ini lebih teruk daripada gangguan 2 hari sebelum ni. Waktu dia tengah tidur, waktu tu dah tengah malam, mungkin pukul 12 macam itu. Encik Mirza tak pasti. Sedang dia tidur, tiba-tiba dia terdengar ada suara ketukan di pintu sliding balkoni dia. Tek 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 macam tu. Tapi bunyi tu macam orang kata apa, sama-sama kan. Bunyi tu masih tak berapa nak kuat lah. Jadi Cik Mirza ni macam terbangun daripada tidur dia. Dia pun tengok ke arah TV menyala. Jadi dia kata, mungkin cerita ni kot. Tak lah. Dia pun baring balik. Dia tidur. Tengah dia nak pejam mata, dia dengar lagi tek tek tek. Kali ni bunyi tu agak kuat, menyebabkan Cik Mirza ni terduduk. Dia tengok ke arah sliding. Lepas tu dia tengok TV. TV ni pula waktu tu sedang mainkan iklan. Jadi iklan macam Milo ke apa kan, mungkin lah. Jadi tak mungkin lah ada bunyi ketukan dalam iklan tu. Saya kata, alamak, pintu aku ke pintu orang lain. Dia pun keluar pergi dekat sliding. Sebab sliding dia tak nampak lah apa kat luar, sebab ditutupi dengan langsir. Jadi dia pun buka langsir ni. Dia kata dekat luar ni tak ada apa, gelap tau. Sebab aku cakap tadi nature kan, gelap. Dia pun buka pintu sliding. Kesilapan dia buka pintu sliding lah. Apabila dia buka je, dia rasa macam satu, orang kata dia rasa macam meremang ulu roma dia, seolah-olah macam ada sesuatu dekat sliding tu. Tapi dia tak nampak apa-apa lah. Jadi Encik Mirza ni keluar daripada bilik dia ni ke balkoni, tengok ke arah sliding ni. Mungkinlah ada benda tergantung ke, ditiup angin dan ketuk ke cermin ke, tapi tak ada. Jadi dia kata okey, tak ada, tak apalah. Dia pun masuk balik. Korang bayangkan, bila dia nak masuk ke dalam bilik, dia ternampak satu entiti ataupun susuk tubuh perempuan, okey, yang bajunya seolah-olah baju lama, baju kurung lama. Di kepalanya ada satu kain batik tau, macam dijadikan tudung ataupun selendang di kepala, sedang berdiri di atas katil dia. Sedang berdiri di atas katil dia, menyebabkan Encik Mirza ini terduduk di balkoni dia ni. Sambil tu dia menatap ke arah katil ni. Lampu memang padam lah, tapi TV menyala, jadi ada cahaya kan. Dia nampak jelas muka benda tu menyeramkan. Dia tak kata buruk, dia kata menyeramkan lah. Sebab
mana punya perempuan pula berdiri atas katil dia kan. Dia terduduk, dia pejam mata dia, dia baca apa yang dia tahu. Sedang dia baca, tiba-tiba dia buka mata, tak ada apa-apalah. Atas katil dia dah tak ada apa-apa, menyebabkan dia tutup pintu sliding, dia tutup TV, dia keluar daripada bilik dia ni, pergi ke bilik kawan dia seorang lagi. Dia pergi bilik kawan dia ni. Sepatutnya bilik seorang satu lah kan. Jadi dia kata tak apalah, dia tumpang bilik kawan lah. Dia bagi tahulah kawan dia yang dia kena ganggu. Bila dia ketuk bilik kawan dia buka pintu. Agaknya kawan dia tak tidur lagi kan. Dia pun buka pintu. Asal Zah? Ya, aku tidur bilik kau boleh tak? Kenapa? Nantilah aku cerita, boleh? Masuk. Kawan dia kata. Dia pun masuk dalam bilik. Mengejutkan. Korang bayangkan, dia ada 4 orang kan. Dalam bilik kawan dia ni patutnya seorang, tapi ada 3 orang dalam tu. Jadi Encik Mirza ni tanyalah, korang buat apa dalam bilik ni? Bilik kita orang kena ganggu tu, dia cakap macam tu. Serius lah? Bilik aku TV kejap nyala, kejap tertutup, dia cakap macam tu. Uish, yang kau pula? Bilik ayah aku lagi gila, dia kata. Shower kejap terbuka, kejap sinki terbuka, lepas tu tertutup, macam ada orang mandi. Aku pun tak tahu apa dia dalam bilik aku. Aku pun kena ganggu tu kat bilik, dia cakap macam tu. Tapi dia kata dia macam ada sebab tau, macam ada benda ikut daripada hutan tu. Sebab dia nampak kan susuk tubuh entiti tu berdiri atas katil dia. Dan susuk tubuh tu pula sama macam apa yang dia nampak dalam hutan tu. Tapi kawan-kawan dia tak tahulah. Mungkinlah hotel ni pun memang ada keras lah, bilik ni keras, jadi diganggu lah. Malam tu dia tidur berempat. Korang bayangkan, katil satu je. Dia kata ada yang tidur dekat bawah lah, ada yang tidur dekat kursi lah, macam-macam. Tapi malam tu dah tak ada apalah, dekat bilik kawan tu tak ada ganggu apa-apa. Dan keesokan harinya dia pun baliklah ke tempat dia balik kan. Dan itu sajalah gangguan yang dia kena. Pada pendapat korang macam mana? Kisah gangguan yang dialami oleh Encik Mirza ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Mungkin juga bilik ataupun hotel dekat kawasan tu agak keras ke kan. Nama hotel apa semua dia tak reveal lah, dia tak bagi tahu, cuma dia just nak kongsi kisah. Tapi pada aku kisah ni misteri jugalah. Mungkin juga dia diikuti oleh sesuatu daripada dalam hutan kan, sebab dia nampak. Tapi yang kawan dia ni pula tak nampak apa-apa, tapi diganggu juga kat bilik kan. So misteri lah pada aku. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Mirza. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang ketiga ni pula, ataupun kisah seram kita yang terakhir lah untuk video kita kali ni. Dikongsikan oleh seorang lagi pengirim kita yang bernama Kak Liana. Dia bahasakan diri dia Kak lah, maknanya mungkin dia lebih tua kot. Jadi Kak Liana ni nyatakan di dalam email, kisah ni berlaku baru-baru lagi. Bila dia tak cakap lah, cuma kisah ni berlaku kepada dia, yang mana dia ada 2 orang anak lelaki. Seorang anak lelaki berusia 16 tahun, seorang lagi berusia 26 tahun. Yang mana anak bujang sulung dia ni suka balik lambat. Dia jenis budak motor lah, bawa motor keluar lepak dengan kawan, balik entah pukul berapa dia tak pasti. Sebab Kak Liana ni cakap yang anak dia ni ada kunci. Jadi dia kata dia tak kisahlah kan anak dia balik pukul berapa pun, janji jangan lambat sangat. Dia dah banyak kali tegur anak bujang dia ni, tapi tak ada apa orang kata, tak ada apa-apa efek pun. Ibarat mencorak air di daun keladi kan, tak ada apa-apa perubahan. Tapi ada satu malam ni yang mana Kak Liana cakap dia sedang tidur, tiba-tiba dia terdengar bunyi motor anak dia. Sebab bunyi motor anak dia agak kuat, anak dia bawa motor Yamaha 125 125 kan. Jadi bunyi two stroke kan agak kuat kan. Jadi bila dia sampai, dia buka pagar apa semua, Kak Liana ni dia rasa macam okey, anak aku dah balik ke. Dia tengok jam di dinding dia, waktu tu dah pukul 4 lebih pagi. Lambat kan, dah dekat pagi. So Kak Liana dia kata, lambat anak aku balik ni, astagfirullahaladzim, apa nak jadi budak ni. Dia pun buka lah, orang kata langsir di bilik dia ni. Dia rumah 2 tingkat tau. Jadi tingkap bilik ni terus menghadap ke pagar depan rumah dia. Jadi dia nampak lah anak dia apa semua. Dia nampak anak dia bawa balik seorang perempuan dekat belakang motor.
ataupun yang membonceng di belakang. So Kak Liana ni terkejut lah. Dia kata, "Astaghfirullahaladzim, anak aku bawa balik perempuan." Dia kata sebab sebelum ni dia tak dapat hidu pun yang anak dia bawa dia perempuan ke apa, tak ada. So dia kata, ni tak boleh jadi ni. Dia kata, "Bang, jom bang, kita turun." Dia cakap macam tu. Kenapa ni? Lelaki dia macam terbangun. "Kenapa ni?" "Tu, Along dah balik." Dia kata, "Jom kita turun bawah." Biarlah, nanti kan dia masuk tidur apa semua, tak payah kacau lah. Dia cakap macam tu kan. "Bang, dia bawa perempuan bang." Awak biar betul." "Ya." Jom, kita turun." Dia pun turun. Bila dia turun, anak dia baru masuk daripada dia baru buka pintu lah nak masuk. Jadi Kak Liana ni terus pergi kat pintu dia. Dia kata, "Long, apa nak jadi ni Long?" Dia cakap macam tu. Anak dia terkejut. "Kenapa ni Bu?" Dia kata, "Bu dengan ayah tak tidur lagi, kenapa? Kau dah pandai bawa balik perempuan." Dia cakap macam tu. Mana bila masa?" Dia kata, "Mana ada orang tak boleh bawa balik perempuan lah." Dia cakap, "Ada, ibu nampak tadi dekat luar." "Kau bawa siapa?" Anak dia punya muka berubah weh. Daripada muka yang elok-elok tadi, pucat lesi muka anak dia. Bila muka anak dia pucat, Kak Liana ni dah rasa macam something lah kan. Kenapa anak dia macam takut pula muka kan. So dia kata, Tadi kau balik dengan siapa?" "Ibu, sumpah Bu, orang balik seorang Bu." Dia cakap macam tu. Seorang? Kak Liana dia pula terkejut. Dia pun turun pergi ke arah pintu ni. Lepas tu dia buka pintu, dia tengok dekat luar. Memang tak ada orang. Tak ada orang langsung dekat luar. Yang hanya ada motor dengan 2 biji kereta yang Kak Liana ni ada. Pintu pagar dah tutup semua. So dia pandang anak dia Along ni dah macam muka dah takut tau. Dia pun tanya dengan anak dia, "Kau masuk tadi kau baca bismillah tak? Kau bagi salam tak?" "Tak Bu." "Tak? Kau pergi basuh kaki sekarang." Dia pun basuh kaki. Lepas tu anak dia terus mandi terus. Bukan basuh kaki, anak dia terus mandi. So dia cakap dengan suami dia, "Bang, betul bang, saya nampak bang ada perempuan duduk belakang anak dia atas motor." Suami dia ni pun cakap lah, "Awak ni salah nampak tak?" "Tak, betul bang, saya nampak. Perempuan tu rambut panjang bang." Dia kata. "Panjang macam mana?" "Panjang lah rambut dia sampai dekat tempat duduk." Awak ni dah pukul berapa ni? Dah. Jom naik bilik. Dia cakap macam tu. Dia pun naik ke bilik. Kak Liana dia pun cuci kaki kan. Lepas tu Kak Liana nak tidur tak boleh. Sampailah subuh. Dia pun dah lalang subuh. Dia bangun. Dia kata dia ambil air wuduk. Dia solat subuh dengan suami dia. Lepas tu dia pergi ke arah bilik Along ni tadi. Anak dia yang nombor 1 ni. Dia nak suruh solat subuh lah. Dia ketuk. Tak perlu suruh, anak dia dah solat subuh dah pun. Tengah duduk atas sejadah. Baru lepas solat kan. So dia kata, "Kau dah bangun Long." "Ibu, betul ke Bu apa yang ibu nampak tadi?" "Betul. Kenapa? Kau lepas ni jangan balik malam-malam sangat lah. Dah pukul 4 pagi balik. Kau pergi mana?" "Tak ada, orang lepak-lepak je. Lepak-lepak sampai pukul 4 pagi. Kau biar betul." Dia kata macam tu kan. Okey lah, tak apalah, habis kat situ je. Keesokan harinya macam biasa je lah. Dan lepas daripada tu orang kata apa, anak dia dah tak balik lambat sangat lah. Lambat juga, tapi taklah lambat sampai pukul 4 pagi, tak ada. Pukul 10, pukul 11 dah balik rumah. Dia memang jenis suka melepak kat luar. Mungkin budak-budak sekarang kan. Jadi itulah kisah yang dialami oleh seorang pengirim kita ni, iaitu Kak Liana. Pada aku agak menyeramkan jugalah. Sebab dia nampak anak dia bawa balik sesuatu. Adakah benda tu ikut anak dia daripada luar, kita pun tak pasti. Dan anak dia pula tak bagi salam. Mungkinkah benda tu dah masuk dalam rumah, kita pun tak pastilah. Tapi Kak Liana kata tiada lagi gangguan dalam rumah ke apa, tak ada. Cuma itu je satu malam gangguan yang pada dia pun takut. Suami dia pun rasa macam hairan. Anak dia yang Long ni lagi takut. Sampai kan Long ni pun dah mula balik awal sikit kan. Jadi itulah kisah yang dikongsikan oleh Kak Liana. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Kak Liana ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan dekat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram aku memang dah sediakan siap-siap di ruangan description dekat bawah.
Dan di kesempatan ni terima kasih diucapkan kepada korang semua yang sudi memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram. Dan yang mana tonton video aku daripada mula sampai hujung ni pun aku nak ucapkan ribuan terima kasih, kerana itu salah satu cara korang support aku. Korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku lebih bersemangat buat video lagi lepas ni dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Ada yang bertanya dengan aku yang mana adakah ada penambahbaikan ke dalam kisah yang aku terima? Tak ada. Jalan cerita aku ambil bulat-bulat dalam email ataupun telegram aku ambil bulat-bulat. Cuma daripada segi dialog ada certain yang aku tambah lah. Macam contoh kisah Mirza tadi kan, dia dalam email tu dia tulis yang kau nampak tak apa yang aku nampak? Tak ada apa pun, macam tu. Dan itu saja. Jadi aku tambah lah untuk menyedapkan lagi cerita itu je. So aku harap pengirim-pengirim kisah ni tak marah lah aku just nak bagi cerita tu lagi nampak macam best je. Kisah tu dah tentu best dah, tapi just macam nak menambah peris, itu saja. Tapi daripada segi jalan cerita, sumpah aku memang tak ada ubah apa-apa. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu sajalah untuk video kita hari ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.